hall ni kita nampak ada komponen lampu, pintu, tingkap, kipas, dinding dan sebagainya. So untuk membantu kontraktor memulakan BIM ni termasuk konsultan, JKR telah membangunkan sebanyak 1,300 komponen basic sehingga ke hari ini. Dan komponen ini dia macam Lego. Macam kita main Lego lah. Dulu kalau kita draw AutoCAD, kita draw single line kan, kita buat pintu, kita buat simbol. Tapi kali ini kita ada Lego. Dan 1,300 komponen ini boleh digunakan oleh kontraktor dan konsultan yang terlibat dalam projek BIM JKR. Ini kita dah bagi shortcut lah. Ya, gunakan basic komponen tu dan kita boleh edit mengikut design requirement. Okay. Yang kedua, kita juga telah membangunkan beberapa template perisian BIM mengikut keperluan reka bentuk dan aset JKR. Template ni macam ni lah, macam kalau kita buka PowerPoint, ya, kita buka Microsoft Word atau Excel, kan dia ada template kan, template presentation, benda tu kita dah sediakan untuk memudahkan kontraktor atau perunding menggunakan template ni bagi melancarkan proses penyediaan model daripada peringkat reka bentuk sehinggalah pembinaan. Tetapi dari konteks kontraktor di sini, kontraktor hanya memulakan BIM ni masa peringkat pembinaan, di mana semasa peringkat reka bentuk, model BIM ini dibangunkan oleh pereka bentuk, designer. Kalau projek in-house, JKR lah yang develop. Kalau projek konvensional perunding, mungkin perunding. Dan kontraktor apabila ketika para fasa pembinaan, anda hanya perlu mengemaskini, update info aset dan info pembinaan dalam model tersebut. Maksudnya sini kontraktor dia bukan membangunkan model from scratch, tapi dia continue pembangunan model daripada pereka bentuk. Okey, ini template yang saya maklum tadi lah. Okey, itu dari segi teknologi. Okey, dari segi latihan, JKR telah bekerjasama rapat dengan CIDB untuk membangunkan beberapa modul latihan. Modul latihan termasuk dari segi BIM modeling, BIM management, BIM coordination, di mana anda semua jika ingin mendalami ilmu BIM dari peringkat basic, peringkat asas, bolehlah menyertai latihan di MyBIM Center. Dan selain itu juga saya difahamkan ada juga industri di luar buat latihan BIM ni juga. Beberapa vendor mereka pun ada buat, boleh attend juga untuk tambah ilmu tersebut. Okey, dari segi proses kerja, JKR juga telah membangunkan beberapa dokumen rujukan, garis panduan, piawaian yang boleh di-download secara percuma daripada website JKR. So kalau nak belajar tentang BIM, boleh download dokumen tersebut. Dalam dokumen ni kita terangkan bagaimana cara nak implement BIM bagi projek JKR. So maksudnya di sini kita bukan minta kontraktor buat BIM tanpa sebarang guide atau tools. Kita bantu dari segi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. So saya harap sekiranya ada apa-apa masalah, sekiranya anda terlibat dalam projek BIM JKR, jika ada isu, ada kurang faham ataupun terdapat memerlukan pencerahan, boleh datang ke pejabat JKR dan kita boleh bagi fasilitasi. Kita boleh bantu bagi cara terbaik untuk resolve any issue ketika peringkat pembinaan. Itu. Terima kasih Engineer Ridwan. Harap tuan-tuan kurang bimbang dengan penerangan Engineer Ridwan tadi. Kalau ikutkan sejarahnya, daripada 2008, 8 tahun JKR berusaha untuk orang JKR accept BIM. 8 tahun. So 2016 kita mula paksa, KPI itu sebenarnya paksa dan kita akhirnya yakin pada 2025 semua projek JKR akan menggunakan BIM sepenuhnya. Untuk kontraktor jangan risau lagi, yang susah-susah biar Ridwan yang buat. Dah siap semua, you all hanya perlu tengok dan juga baca dan masuk sikit input. Kalau tak faham lagi, kata CIDB ada training, ada lab, JKR sediakan template, ada dokumen yang boleh dirujuk. So jangan bimbang sangatlah tentang BIM yang tak pernah dengar tu. Banyak platform-platform yang boleh digunakan pakai untuk memahami BIM tersebut. Okey, silakan Jaja nak komen. Saya nak tanya pada Engineer Ridwan beberapa soalan. Yang pertama, bolehkah kita dengan PKBM buat satu usaha sama? Mungkin kita dengan CIDB jugalah. Selalunya funding CIDB lah. Kan ni dah ujung-ujung tahun ni, kalau diorang boleh masukkan sekali dalam dia punya bajet tahun depan, kita boleh berusaha sama. Dan saya nak nyatakan BIM ni bukan saja untuk construction atau maksud saya civil and structure. Semua benda boleh pakai BIM. Jalan kereta api dan sebagainya boleh menggunakan BIM. Dan kita alu-alukanlah kalau ada training, kalau mungkin di Johor kita boleh buat di KL, boleh buat di banyak tempat. Dan saya nak cadangkan juga kalau ada, selalunya tender briefing ni dia ada BIM punya briefing juga.
apabila BIM briefing ni kadang-kadang kebanyakan yang pergi ni ngangah lah sebab dia tak tahu apa benda BIM ni kan. Jadi kalau boleh start at the very basic, macam saya cakap tadi, di luar tu ada dengan e-construct ni, ada yang tak tahu ni sebab saya punya ahli pun ramai yang tak tahu BIM. Yang G1, G2 lagi lah dia pun tak angkat apa ni, maksud saya tak ambil tahu. Dan bila kita kena kemukakan BIM report setiap kali site meeting baru kita terpaksa buat, dan apabila kita nak menggunakan khidmat konsultan dah agak mahal dan sebagainya. So it's a learning curve lah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Sedikit penambahan untuk actually BIM tu dia bukan building information modeling sahaja untuk makluman semua. Actually BIM itu juga adalah building information management. So dia sebagaimana yang mana kita buat dekat site actual, BIM tu kita macam bina dalam komputer secara virtual. So pasal tu kita kena ada QC, kita ada coordination, kita ada walkthrough, kita ada report, clash report, and kita kena validate model tu, nak make sure dia punya integrity boleh bawa ke SBO atau tidak. So itu sekian. Saya nak tanya soalan tambahan ni. Tadi saya guna perkataan KPI, bahasa sopan, tapi sebenarnya paksa di JKR. Tadi Haji Ibrahim sebut akan paksa hantar BIM report baru buat. Pengalaman di syarikat China dan juga di Middle East, adakah elemen paksa tu menyebabkan berjayanya BIM di negara-negara tersebut ataupun ada faktor lain? Kita semasa di China Construction tu kita kena paksa tu, kita paksa untuk yang baru mengenali. Tapi bagi top management dari segi director atau project manager, dia orang dah kenal sebab company saya dia subsidiary dari Singapore, so memang dia orang dah biasa dengan BIM, and then dia orang tahu benefit BIM tu. So dia mula-mula ada juga macam pelanggaran dari segi dia orang guna construction drawing tu cast ataupun buat dekat site. Tapi bila daripada top management dia orang tahu perkara tu, dia orang kata semua ni drawing tak boleh guna construction site. Kita keluarkan CBP, kita keluarkan CSD. So dia orang kena semua apa-apa tindakan di site kena based on drawing yang kita dah coordinate. Sebab dia tahu apa benefit yang sebenarnya. Dia tak nak buat kerja 2-3 kali. Dia tahu kalau dia ikut construction drawing, kita tak coordinate lagi sebab yalah semua orang aware, tak apa, main con yang kena coordinate. So kita kena coordinate dulu. So bila kita dah coordinate, baru dia orang boleh guna drawing kita sebagai rujukan. Rasanya itu yang jawab. Terima kasih. Encik Razak Wong nak explain something. Untuk poin tambahan, okey. Katakanlah ada design, lepas tu dah CSD kan. Untuk pengalaman projek ni, kalau katakan ada subcontractor yang install tapi dia tak ikut CSD, okey, kaedah laser scanning membantukan dapatkan imbasan apa ni, so-called SBO yang latest sekali. Dengan tu BIM team akan update, okey, jadikan sebagai final SBO. Okey, terima kasih Encik Wong. Sebelum saya tanya lebih lanjut, lebih mendalam, saya mungkin yang lain-lain di stage, di apa dewan ni ada apa soalan ke? Jangan risau sangat tanya soalan. Soalan simple-simple pun mungkin mereka boleh jawab dengan jawapan yang lebih complicated ke. Ada soalan ke? Okey, silakan. Minta perkenalkan diri, daripada syarikat mana dan nak tujukan kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang semua. Saya Zamir dari company nama Innovim Sdn Bhd. Kita actually we are a mixed reality specialist lah, VR, AR technology specialist yang implement for industry. We are thinking of trying to implement technology mixed reality, augmented reality, VR dan sebagainya untuk BIM lah, BIM implementation. Dan sebelum ni kita bergiat hanya di bidang oil and gas lah. So macam Petronas, they are our largest client. Cuma sekarang ni we are looking at diversifying, nak masuk ke BIM dan sebagainya. Cuma bila saya bukan orang background construction lah. My background is mechanical engineering, but we've been doing 3D simulation sebelum ni. Kita belajar pasal BIM, kita tengok ada banyak levels of BIM maturity kata dia. Level 1, level 0, level 1, level 2, level 3. Jadi saya sebagai seorang luar daripada industri ni,
Mungkin ada sedikit komen ke. Sebenarnya kalau di Malaysia khususnya, apakah level BIM maturity kita? Mungkin di segi praktikal mungkin masih kurang, tapi mungkin aspirasi ataupun target daripada government ke ataupun daripada CIDB or even JKR for example, macam mana kita boleh meningkatkan level maturity kita. Cuma isu dia tadi, benda ini membimbangkan tu satu hal lah, saya faham lah kan. Sometimes drawing AutoCAD orang baru buat dan sebagainya, itu memang clear lah. It's a same problems that you have. The basic technologies atau the basic knowledge pun susah. You want to come up with newer technologies or newer models dan sebagainya. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas soalan tadi. Mungkin Engineer Rizwan nak offer jawapan. Okay. Silakan. Okay, terima kasih pada soalan tadi. Okay, saya soalan menarik tentang BIM maturity level. Okay, mungkin saya kena explain sikit lah apa maksud BIM maturity level ni. Okay, BIM maturity level ni adalah satu indeks pengukuran tahap kematangan BIM dalam industri pembinaan yang telah dicipta di United Kingdom. Dan term ni telah digunakan di pelbagai negara lah, termasuk di Malaysia. Okey, untuk BIM level ni dia ada 3 BIM level. Okey, BIM level kosong maksudnya semua orang masih menggunakan AutoCAD. Lukisan AutoCAD untuk menyediakan lukisan tanpa piawaian. Dia buat lukisan aja. Janji keluar on paper nampak lukisan tu kan. Okey, BIM level 1 ialah setiap pihak sama ada perunding, arkitek, struktur MAE sudah mula menyediakan model BIM. Tetapi mereka tidak berkongsi model BIM ni dengan pelbagai disiplin. Maksudnya kalau arkitek dia buat model BIM, dia buat seorang-seorang je. Struktur dia buat seorang-seorang je, ya. MAE pun sama. Dia tak coordinate. Dia buat 3D BIM ni untuk diri dia sendiri. Okey, itu level 1, dia tak berkongsi. Okey, level 2, kesemua pihak ni dah mula berkongsi model untuk tujuan coordination, collaboration dan sebagainya mengikut satu standard. Okay. Di Malaysia ni boleh saya katakan kita hampir mencapai BIM level 2, tapi bukan semua projek lah, ya. Ada mix di situ. Okay, itu BIM level 2. Cara perkongsian tu macam kita guna Google Drive, kita guna pen drive, apa sebagainya yang boleh membolehkan kita berkongsi model tersebut dengan semua pihak. Okey, kalau BIM level 3, saya rasa kita mungkin ada dah sampai, ada yang belum. Okey, macam BIM level 2 tadi, kita buat model, kita save dalam Google Drive, kita upload and then somebody download untuk diguna. Tapi untuk BIM level 3, bukan kita upload dan download file tersebut daripada Google Drive dan sebagainya, tetapi kita yang masuk ke dalam tu. Kita bekerja dalam cloud server. Itu BIM level 3. Macam sekarang ni kita difahamkan macam Autodesk, ya, platform penyedia BIM, Autodesk, Bentley dan sebagainya, mereka ada platform ni yang membolehkan kita bekerja dalam tu. Maksudnya kita tak perlu download, upload file tu. Kita masuk dalam tu, kita buat kerja dalam tu. Mungkin satu hari nanti kita ada avatar dalam tu, tak tahu kan. Kita buat kerja dalam tu lah. Itu BIM level 3. Cuma BIM level 3 ni cabaran kita ialah internet bandwidth, speed internet di Malaysia ni. Itu cabaran kita bila kita nak bekerja dalam full environment dalam internet. Itu cabaran kita lah. Ini antara salah satu sebab mengapa agak sukar mencapai BIM level 3. Tapi kalau BIM level 2 tu dah banyak. Kita boleh tengok dalam projek MRT, even projek JKR sendiri, projek Sunway dan sebagainya. Memang mereka dah apply BIM level 2 tersebut. Okey, itu. Okay, terima kasih Engineer Rizwan di atas penerangan terhadap maturity. Harap menjawab soalan, ya. Cuma saya nak stop kita bercakap tentang BIM hari ni di sini, sebab kalau tengok pagi tadi Encik Iskandar membentangkan tentang plan strategik construction 4.0 2021-2025. Dia ada sebut bilangan imaging teknologi. Siapa ingat berapa banyak teknologi yang ni? A 1, B 5, C 7, D 12. 12, oh dia dapat CPD kan, tengah tu dia dapat CPD penuh. So 12, kita cakap satu ini. So ada 11 lagi yang kita masih belum
Mungkin ada yang faham, mungkin tak pernah dengar lagi. Cuma saya nak tanya pada Haji tentang kontraktor di Malaysia. BIM dah bimbang, ada 11 lagi nak dibimbangkan ni kan. Kontraktor, daripada perspektif kontraktor, adakah semua ni perlu elemen paksaan? Apa yang kontraktor perlukan supaya kita boleh menjayakan kita punya construction 4.0 ni? Oh, okey. Ini dia jawab secara ringkas, kena paksa rela lah ni. Kan, paksa rela. Walau bagaimanapun kita mengalu-alukan semua teknologi ataupun application yang datang ini kerana kita perlu evolve dan to maintain the competitiveness among others. Bayangkanlah tuan-tuan, di wilayah ada 12,000 kontraktor. Di sini pun saya ingat ada belas-belas jugalah ribu kontraktor. Kita compete antara satu sama lain. Jadi servis yang you provide dengan teknologi the age yang ada ni, kita kena lihat. Kadang-kadang ni orang marah, kenapa buka G1 lagi? Dah cukup dah. Yang kontraktor yang ada ni pun tak cukup nak dapat kerja, you tambah lagi. Tapi kita perlukan supaya legacy ni diteruskan. Kerana mungkin ada kontraktor baru G1 ni, mereka ini engineer, mereka ini QS, mereka ini ada bidang-bidang lain yang memerlukan kepakaran mereka dan mereka rasa mereka boleh sama-sama untuk mencuba nasib dalam industri pembinaan negara. Walau bagaimanapun mereka kena evolve diri mereka ini untuk sama-sama berkembang. Yang macam tadi Tuan Moderator sebut, kita ada beberapa teknologi baru yang perlu kita gunakan. Di sini saya ingin mencadangkan juga pihak CIDB lah. Kita nak bertuankan siapa selain daripada CIDB kan. Kalau macam kita buat kita JPJ lah. Kalau macam ini CIDB. CIDB ni Construction Industry Development Board, lembaga pembangunan industri binaan. Jadi saya minta lah, part of the development tu, kita sama-sama train kontraktor, kita sama-sama majukan kontraktor agar boleh berdaya saing di peringkat antarabangsa, di peringkat lokal, di peringkat kawan-kawan kita sendiri. Kita tahu sekarang ni contoh tadi, walaupun tak boleh sebut dah, BIM ni kita tengok dia dah belajar pasal BIM. Pergi tender briefing, ada BIM punya briefing, ada pula BIM report dan lain-lain akan datang. Termasuk dah yang satu lagi yang sentiasa kita dengar, IBS. IBS ni pun kita kena guna pakai. 10 juta ke atas dah boleh kena pakai. Betul kan Cik Ridwan? Memang kita perlukan IBS. IBS ni cepat sebenarnya, tapi modular system ni kita kena tahu macam mana nak gunakan. Di mana dia punya economies of scale ataupun yang mana boleh mempercepatkan dan dapat jimat dan lebih keuntungan daripada kontraktor. Kontraktor ni kalau lebih cepat you buat projek, lebih tinggi keuntungannya. Walau bagaimanapun kita perlu bersaing di antara kita. Dan antara yang kita perlu ke depan ni, mungkin dah sampai masanya mungkin Cik Insinyur Ridwan boleh highlightkan sikit tentang kenapa kita tengok negeri China boleh buat building 30 hari, 24 jam boleh siap. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Kita tak boleh cuba pun kerana satu kekangan yang paling ketara is kita punya building by law. Building by law kita tahun berapa kan? 60 update tahun nanti lepas ni engineer itu akan jawab. Building by law ni dah lama sangat. Kadang-kadang kita nak dapatkan CF pun kena go through macam-macam proses, terlampau banyak red tape. And here we are talking about pendigitalan. Dan kita bersembang tentang masa depan kontraktor yang akan ke depan ini dengan sepatutnya paperless dah sekarang ni. Sekarang ni kita tengok kalau tender pun dulu kita pakai tebal gila tender, kadang-kadang cut and paste je. Lepas tu kita tengok apa benda ni? Bendanya tidak mencapai apa yang kita nak masukkan. How are we going to cost for it? Jadi benda-benda macam ni kita kena evolve balik. Terlampau banyak red tape. And I don't mind CIDB kalau jadi one stop center. Kontraktor ni kena daftar dengan macam-macam. CIDB kena daftar, Petronas dengan Swedcode kena daftar dengan Jabatan Perparitan dan sebagainya. Everything kita kena daftar, kerjanya tak dapat lagi ni kan. So jadi kita kena tanyalah, kalau tuan-tuan dalam bilik ni agak-agak dah salah industri ni, saya rasa kena fikir-fikirkanlah kerana it's going to be very tough. Kebanyakannya kontraktor wanita ni, walaupun dalam bilik ni saya ramai yang berminat kan. Kita ada bajet baru ni untuk kontraktor wanita, tak tahu kementerian mana akan pick up. Bajet pun belum lulus kan, kabinet minister pun tak ada lagi. Jadi benda ni kita perlukan satu shift of paradigm secara besar-besaran. Walaupun kita tengok pendigitalan ni survive year planning, daripada dulu lagi kita memang terlibat macam-macam perbaikan. Jadi saya rasa pihak JKR,
dan pihak CIDB perlu ambil peranan yang lebih. Kita akan sokong, kita akan support, dan technical people are always around to assist and they know what is needed untuk kita bantu sama-sama. Okay? Cakap tentang keuntungan, kontraktor memang tak boleh lari lah. Kalau siapa nak buat jadi kontraktor kalau tidak ada keuntungan. Cuma tadi macam buat 11, satu teknologi ada 11 lagi, di mana saya rasa Encik Razak Wong mengambil opportunity 11 teknologi ada dan berjaya hampir 100 projek yang menggunakan teknologi-teknologi yang kita nak sebut susah tadi. So mungkin Encik Razak boleh explain bagaimana Encik Razak dapat penetrate teknologi begitu di Malaysia yang nak terima BIM pembimbang tapi boleh dapat menggunakan teknologi-teknologi advance ni hampir habis lebih pada 100 projek. Boleh share sikit pengalaman? Untuk projek yang sejak 2006, okey, sepatutnya kami ceburi dalam bidang laser scanning ni, nak jual barang. Tapi barang ni susah nak jual sebab mahal kan. Okey. Kami dah pergi jumpa kontraktor, jumpa arkitek, mana-mana. Okey. So last kali I fokus pada tiga bidang. Satu oil and gas, satu AEC lah, Architecture Engineering Construction, satu lagi forensik. Okey. Pada masa tu ada peluang lah, kawan bagi kerja. Zak, nak kerja ke ni? Oil and gas. Okey, boleh cuba kita try workflow. Dari segi kerja, I rasanya kalau nak sharekan, kita belajar workflow. Bukan dari segi kerja-kerja lah. Sebab workflow tu kalau dia dah ada template, macam jika dia ada template, senang nak follow. I background sebagai land surveyor. I bukan engineers, I bukan arkitek. Tapi I form out a team yang boleh ceburi dalam bidang BIM. Dia ada arkitek yang boleh buat arkitek, dia boleh buat engineering, buat structure dan M&E sekali. So kita gunakan workflow. Okay, macam mana kita belajar bangunan? Sebab tak ada background kan, tak ada M&E, tak ada engineer. Okay, tak apa, kita buat reverse engineer. Okay, kita reverse engineer. Okay, that's why I said kita start lucky a bit, sebab can say lucky, can say not lucky lah. Sebab kita start something yang tak ada flow. Tak ada flow lah sekali. So okay, bangunan ni ada apa-apa? Okay, senang. Sebab bangunan kita yang duduk kan adalah flooring, adalah lighting, aircon. Okay, ada door, windows. Senang, straightforward. Okay, macam mana ke? So kita engage consultant. Okay, kita saya employ seorang BIM expert. Okay, so datang untuk ajarkan budak 1 year, 1 whole year based on project base lah. So dia ajarlah, dia belajar okay, background, okay, untuk basic, okay, dan lain-lain. Itu tahun 2014 masa kita nak belajar BIM model. Tapi yang sekarang ni I said agak lucky untuk sebab ada My BIM Center, dah ada template JKR sekali. So dengan tu rasanya okay, ini adalah satu yang so-called launcher pad lah untuk para kontraktor yang boleh launch sebab dah ada resources yang tertentu sekali. So to start with, kalau dari segi kita punya so-called milestone, kita try and error. Memang try and error. Kita invest masa, invest teknologi, kita try. Sebab memang pun kita bukan expert dalam tu. Tapi masa tu kita belajar, kita found out, oh ini adalah contohnya. Masa tu kita tumpukan heritage, bangunan. Tapi bangunan heritage tu dia tak ada market. Sebab orang tak tumpukan heritage. Oh tak apa, kita try. Lepas tu kita tumpukan pada maybe smart city. Masa tu 2014 tu saya pun tak kena BIM, okay. Tapi lucky, okay, jumpa orang Autodesk, okay. I ada something like debate lah. I cakap everything kena buat S-build, pakai scanning. Kata Razak, tak boleh. Kadang-kadang tak boleh buat S-build, kita buat 2D drawing. Okay, tak apa, kita belajar. So I tukar mindset, okay. So kita mungkin gunakan 2D drawing, kita jalankan kepada 3D model, okay. Masa tu kita pun belajar, itu katakan hybrid method lah sebab bukanlah full BIM tu sebab bukan construction lagi. So dengan tu kita try project. So kita convince client, carilah partner, associate dan lain-lain tu, kita jalankan ni BIM model dan lain-lain. So lah jumpalah arkitek contohnya, jumpalah engineers yang dia katakan I boleh tolongkan promosikan kita punya services. So mungkin masukkan you punya scope tersebut jadi satu competitive advantage. Okay, mungkin suggest to client. Contohnya dia nak buat networks, okay, renovasi, brownfield, okay, boleh masukkan elemen ni. So mungkin masa tu tak sampai, tapi rasanya sejak COVID sekarang ni, okay, dan bandingkan dulu dah dapatkan satu projek, it takes setengah tahun, 1 year atau 2 years, okay. Yang projek tu kita yang ada yang funding sendiri, okay, ada yang dapat projek, okay, yang tu.
So boleh katakan sebelum COVID ni kita dah buat project inside Malaysia, outside dalam about 80 projects. Okay. Masa tu agaklah susahnya, tapi dengan soko hasrat kita nak capai ke virtual, sebab virtual yang I nampak yang menarikkan. Okay, so kita hati tu tabah nak try. So bila nak, so kita hantar budak to learn Autodesk. Okay, jemput orang masuk. I rasanya mungkin outside ada trainer-trainer yang tertentu, ada MyBeam Center agaknya satu launching pad yang agak baik lah. Tapi yang sebabkan untuk katakan kita juga nak upgrade, okay, CPD juga. Kami juga mengambil kursus. Sebelum ada MyBeam Center, masa tu ada sometimes dia ada introduction to BIM, lepas tu ada BIM manager kan, 1 dan 2. Masa COVID dia tak ada, so I ambil full time online full time RICS, okay, UK punya cert. So I belajar workflow dia. The workflow tu kita landed dengan satu project dengan JKR project. So dengan tu kita tahu, oh JKR dah ada dia punya so-called workflow dah ada template sekali. Oh lagi baik. Okay. So rasanya kita macam ada cita-cita lah nak membangunkan Malaysia lah. Sebabkan I think the thing is that kita vision tu sangat penting, sebab bukan engineer tapi kita vision kan, oh kalau boleh jadikan virtual training, virtual model, virtual 3D model dalam bidang kita yang kita nak specialize bukan saja bangunan, tapi mungkin crime scene, virtual tourism, lain-lain tu jadikan macam toys. Bukan gelakan satu kerja, tapi macam bagi kita macam hobi lah. Hobi tu jadikan kita akan menceburi bidang, try some more. Boleh kita juga satu company MSc, dapatkan MSc status, dapat pioneer status sejak 2017. Okay, dapat insentif from MIDA, okay, MSc pioneer dapat tax incentive for 5 years, tapi dah habis lah sekarang ni. Tapi rasakan itu milestone yang kita dah pass through for that. Tahniah Cik Razak daripada seorang yang menjual barang tiba-tiba expert sehingga boleh ke level CSI dan sebagainya. So harap tuan-tuan perempuan mempunyai semangat yang samalah. Mungkin nak tambah sikit je Rizwan ya. Okay, saya nak tambah sikit lah tentang penerangan Cik Razak Awang tadi. Okay, untuk makluman, kita di JKR memang kita menumpukan tentang pembangunan projek baru menggunakan BIM. Tapi untuk makluman juga, sekarang ni terdapat beberapa agensi kerajaan atau klien kan, dia telah memulakan projek untuk membangunkan lukisan terukur as magic drawing secara BIM untuk bangunan-bangunan sedia ada, bangunan lama. So saya rasa ini adalah satu lagi potensi untuk para kontraktor ceburi sebab bukan hanya tumpu kepada projek baru saja, tapi projek penyediaan lukisan terukur. Contoh macam Kementerian Kejeraya, dia memang dah ada projek untuk membangunkan lukisan terukur bagi bangunan persekutuan kerajaan yang lama-lama tu. Sebab memang bangunan lama ni aspect drawing tu kita pun tak tahu ada ke tak ada. Kalau ada pun kita tak tahu betul ke tidak, kan? Dia kalau dah terbakar baru dia panik, kan? So ini adalah salah satu cara untuk kita menyediakan lukisan terukur secara digital, yang mana ia membolehkan proses fire certificate. Yang mana sekarang ni saya dipahamkan pihak bomba dia tengah jalankan proses pemutihan. Dia tengah cek bangunan-bangunan yang ada aspect drawing, dia akan cek sama ke tidak ni. Ini adalah salah satu peluang untuk kontraktor ceburi lah, selain daripada terlibat dalam projek baru secara BIM. Terima kasih Cik Ridwan. Saya mungkin ada soalan daripada ni. Sebelum tu saya nak tanya Cik Raimi juga berkait bila keuntungan. Kalau tadi masa lunch tadi tanya lesen untuk beli BIM katanya 8,000 untuk 3 tahun ke? Untuk setahun. Setahun, 8,000 untuk setahun. Lesen untuk macam collection, AEC punya collection. Kalau macam Revit saja dalam 5,000 lebih. 5,000 sebagainya. So setahun ni tadi. Setahun. So bila kontraktor habislah keuntungan. Kan? So macam mana tu nak invest benda, apa yang boleh bagi semangat ataupun memujuk mereka ni untuk menggunakan BIM ni? Okey, dekat sini kita kena fokuskan BIM ni dia bukan cut cost. Dia lebih kepada untuk eliminate, kita nak buang hidden cost. Okey. So dekat situ, okey, kita boleh tanya kontraktor. So kebanyakan projek kena sampai LED apa semua. Sebenarnya cost tu kita boleh invest kepada untuk BIM. So instead of kita kena bayar LED, kenapa kita tak invest, kita prevent? Actually maybe kita akan rugi dalam 100,000, tapi kalau kita invest kat BIM, kita just cut up until maybe 40,000. So dekat situ kita kena
macam kena R&D and dig deeper macam mana nak arrange revenue tu. Okey, saya menjawab. Contoh bagaimana dapat mengurangkan kos. Tadi ada kata dengan ada BIM-nya wastage ke apa tadi? Okey, wastage. Okey, dari segi wastage. Sekarang ni kita sebelum ni kita ada buat juga dekat company lama saya, kita ada buat comparison. Okey, QS calculate transfer beam, transfer plate, dia QS key manual, AutoCAD. Okey, kita ada juga model by beam. Difference dia macam up to 60%. So difference, which is beam lebih accurate. Kita dah kira dia punya opening, penetration and then size yang lebih tepat. So dekat situ kita boleh create zoning yang lebih tepat, kita boleh call concrete, and kita boleh pecah macam saya ni sehari kita boleh up until 120 meter cube. So kat situ kita tak ada wastage. Kita kalau ada pun lebih sangat-sangat minimum. Semua dalam control punya pengiraan. So dekat situ kita dapat kurangkan wastage and benda tu kita boleh develop further untuk next project. Okay, terima kasih. Harap rujukan tu dapat lagi boleh meyakinkan tuan-tuan puan untuk menggunakan BIM ya. Ada soalan ke daripada ahli-ahli pada dewan? Yang tengah tu dah selamat dah dapat jawab soalan, sudah dapat CPD penuh. Yang lain-lain ni masih belum memenuhi syarat dapat CPD ni. Silakan, ada soalan-soalan yang nak ditanya kepada panel-panel ni. Kita ada lebih kurang lagi 15 minit sebelum kita stop kita punya interaktif forum. Ada soalan daripada online ke? Tak ada. Tak ada, belum lagi ya. So silakan. Perkenalkan nama, daripada mana dan soalan. Kalau nak ditujukan khas kepada panel tertentu boleh maklumkanlah. Assalamualaikum Tuan. Saya Noraini daripada JKR Daerah Keluang. Soalan saya senang je. Untuk projek jalan, keperluan BIM ni adakah sampai LOD 500 atau membadai sehingga LOD 300? Itu saja. Terima kasih. Soalan kepada Ridwan lah. Panel-panel. Panel-panel siapa nak jawab? Sila. So, Ridwan nak jawab dulu. Okey, terima kasih pada soalan Ada wakil JKR sini ya. Okey, untuk makluman, projek BIM untuk projek infrastruktur untuk jalan ni kita mula pada tahun 2018. Kira agak lewat sikit kalau nak compare dengan bangunan. So buat masa ini untuk KPI BIM projek infrastruktur atau projek jalan untuk projek LOD 500. Okey, LOD 500 ni maksudnya model BIM yang disediakan di peringkat akhir tu dia mengandungi maklumat aset yang lengkap. Itu masuk LOD 500 Okey. Untuk projek jalan saya difahamkan kerana untuk makluman untuk projek BIM jalan ni di bawah kendalian cawangan jalan. Macam saya fokus kepada projek bangunan, tapi saya boleh jawablah untuk pihak cawangan jalan. Okey, untuk projek cawangan jalan ni, untuk projek design and build ya, design and build dia semua projek kena LOD 500. LOD 500 design and build. Okey. Tapi untuk projek konvensional kita limitkan untuk 1 tahun hanya 2 saja projek LOD 500 konvensional in-house. Okey. Di mana saya faham macam bila projek konvensional in-house ni wakil SO-nya biasanya JKR daerah. Ya, JKR negeri. So jangan risau, kita ada 2 saja projek setahun dalam Malaysia. Kalau nak kena JKR keluar tu nasib lah ya. Dia depend kepada ketetapan yang dibuat oleh cawangan jalan, mereka yang tetapkan pemilihan projek LOD 500 ni. Okey, terima kasih. Ada nak jawab? Okay, saya tambah sikit, maybe in future JKR boleh ke hadapan lagi sebab sekarang ni international, macam saya banyak handle projek dekat Middle East, kita dah tak pakai LOD 500. Kita more to LOI ataupun LOIN, drawing. Dia level of information needed. So dia tak spesifik dia nak LOD 300, 200 or 400. Dia dah keluarkan LOD matrices. So dia kata macam wall apa information yang diperlukan, floor apa information yang diperlukan. Sebab dia untuk LOD 2, 3, 4, 500 ni dia agak grey. So dia macam kita pun sama-sama. So bila dia orang dah move forward to line atau LOI,
So dia dah spesifik apa yang diperlukan. Sebab kadang-kadang kita tak perlukan sampai skru pun nak kena model. So kita just apa information yang diperlukan, itu saja. Cik Razak ada nak tambah? Ini untuk poin tambahan untuk LOD 500 ataupun LOD 300. I think berkenaan dengan kontraktor yang kerja, okay, project experience dengan BIM project, okay, yang ada sekarang ni, kalau para kontraktor ataupun NSC, kalau you involve lagi awal, dia lagi memberikan manfaat. Sebabkan yang job responsibility tu akan penting. Sebab kami yang kadang-kadang tu dia punya, kalau main con tu kadang-kadang tu dia tak involve dia subcon pada awal tu, bila dia design tu dia akan kelang kabut belakang. So involve early dia punya subcon ataupun dia punya NSC. Lagi early sebab job responsibility kita dah dedahkan, okey ni kerja siapa. So bila you dapat koordinasi tu dia lagi awal. So masa tu kita exchange information tu akan penting lah. So tadi macam okay, BIM execution plan tu, kalau BIM execution plan tu dia dah dedahkan, okay, exactly information tu. That's why kalau kontraktor fahamkan konsep tu lagi awal, okay, planning tu akan jadi lagi smoothen, okay, you have more time planning. Bukan sampai tahun kedua dia baru katakan, okay, information nak cari subcon ni, dia akan jadi jumble. So mungkin katakan, okay, early adoption, okay, memberikan manfaat bukan dari segi saving saja information yang mix around, tapi mungkin project management yang lagi efficient. Okay, dengan information sharing tu, kalau ada software yang katakan koordinasi software untuk raise RFI kan, okay, BIM model tu, okay, lagi baiklah elok tu. So early intervention is better than last minute. Kelang kabut di ujung. Okey, ada soalan lagi ke daripada peserta? Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Boleh? Silakan. Boleh tanya, saya nak tanya soalan terus. Ada orang nak tanya soalan. Silakan. Perkenalkan diri, daripada mana, nama, daripada mana, soalan, dan sekiranya ada spesifik pada panel-panel, boleh nyatakan nama panel yang nak ditujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Azrul Hanafi bin Abdullah Sani daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Okey, berkenaan dengan pelaksanaan BIM, ada tak inisiatif atau subsidi atau grant kepada mana-mana kontraktor jika berminat untuk melaksanakan BIM? Dan cadangan yang kedua, untuk bangunan-bangunan lama atau bangunan baru, lebih lagi yang melaksanakan BIM, mostly kerja dilakukan secara cloud based. So untuk cloud based perlukan langganan server cloud lah. So benda ni tak selama-lamanya. So dicadangkan akan wujud satu pusat atau data center untuk menyimpan apa-apa data bangunan yang boleh digunakan sebagai rujukan di masa akan datang. Itu saja. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada soalan spesifik pada orang panel tertentu ke ataupun terbuka? Okay, soalan pertama tadi, adakah subsidi atau insentif pada kontraktor? Kedua, bila guna cloud, apa benda tu tak apa selama-lamanya lah, apa kita punya perancangan? Siapa nak mulakan? JKR je. Okey, soalan pertama tentang subsidi. Subsidi ni nanti dulu ya. Saya jawab yang nombor 2 tu dulu. Okey, untuk nombor 2 tu cloud. Okey. Untuk makluman, memang betul apa yang dinyatakan tadi, di mana kalau kita save dalam cloud server yang disediakan oleh sistem provider, kita tak tahu bila sampai mana dia akan kekal, kan? So, oleh sebab itu, JKR, untuk projek JKR, kita sediakan cloud server yang dinamakan J-Cloud. J-Cloud. Tapi kalau kita tak faham guna J-Cloud ni, kita J-Cloud. Kita cloud semuanya. Okey, J-Cloud ni adalah satu cloud server yang disediakan oleh JKR secara in-house, di mana semua projek BIM perlu menggunakan J-Cloud sebagai platform perkongsian fail atau data. That mean J-Cloud ni kita boleh save, upload dan download file. Semua kontraktor, konsultan ataupun pegawai JKR akan diberikan ID untuk menyimpan dan simpan dan download lah file-file yang terlibat dalam pelaksanaan projek BIM sepanjang projek tersebut berlangsung. Itulah inisiatif kita yang kita sediakan J-Cloud. Kerana apa? Untuk makluman juga, di peringkat CJSO atau mampu, dia hanya ada 4 cloud server yang diluluskan untuk simpan data
di bawah akta rahsia kerajaan. Itu kita ada Google, TM, Microsoft dan juga Amazon. Cuma dalam macam Autodesk. Autodesk ni kita boleh guna platform mereka sebab mereka di bawah Amazon, AWS. So kita boleh gunakan platform penyimpanan fail menggunakan platform Autodesk. Yang lain tu kita tidak pasti. Kalau kita nak guna yang lain-lain tu, kita kena refer kepada mampu atau CJSO mendapatkan kelulusan. Okay, untuk subsidi ni dululah ni saya cerita dulu tahun 2016 dulu, CIDB pernah bagi inisiatif untuk kontraktor dan perunding yang baru berjinak-jinak memulakan BIM. Dulu adalah saya ingat dalam package perisian dan sebagainya. Mungkin sekarang ni kita perlu lihat anggaran belanjawan yang terbaru lah kot. Keputusan belanjawan yang baru ni mungkin ada inisiatif terbaru yang boleh diperkenalkan oleh JKR, oleh CIDB. Dan saya lihat pagi tadi MIDA ada terangkan beberapa insentif yang boleh diperolehi daripada badan tersebut, khususnya untuk pelaksanaan BIM. Saya rasa untuk detail kena rujuk pada MIDA lah. Okay, untuk JKR kita memang tak ada insentif, Doktor. Kita just minta orang buat projek, tapi kita dah kira anggaran kos BIM ni adalah anggaran jabatan. So kita dah take care benda tu dah. Memang kita tahu bila ada buat projek BIM mungkin ada sedikit penambahan kos, tapi kita dah ambil kira dalam anggaran jabatan kita. Okey. Terima kasih. So secara ringkasannya, walaupun ada penambahan kos pada projek bukan ditanggung oleh kontraktor, tapi kerajaan ambil kira kos tersebut dalam projek. So tak ada lagi alasan lah kot tak nak menggunakan BIM tuan-tuan perempuan yang dapat projek-projek kerajaan ada especially. Ada soalan lagi ke? Soalan terakhir daripada peserta-peserta. Kalau tak ada soalan, boleh tak saya nak buat survey sikit. Saya 2015 saya buat kajian semasa saya buat PhD. Construction industry adalah industri yang paling antara yang terkebelakang dari segi kemajuan teknologi. Maknanya dia setanding dengan industri mining, pelombongan. Tak ada inovasi, tak ada penerimaan teknologi, tak amat rendah. Kemudian antara satu sebab ada yang kata kami buat bangunan sekarang teknologi yang sama masa nak buat piramid dulu, tak ada berubah. So buat apa kita nak berubah kan? Pertama. Yang keduanya kata bila melibatkan keselamatan orang yang dalam bangunan, kita tak boleh merisikokan nak buat benda baru. Bila buat benda baru akan berlaku risiko dan mereka tidak mahu menanggung risiko tersebut. Itu adalah alasan yang diberikan oleh mereka dalam construction industry. Cuma hari ini saya nak buat survey sikit, tolonglah jawab sikit. Ada 4 perkara kat sini kenapa faktor yang menyebabkan tuan-tuan perempuan tidak mahu menerima teknologi ataupun mencuba teknologi baru. A, sebab takut. B, sebab tak tahu. C, sebab susah. D, sebab tak ada rujukan. Okey. Siapa faktor tak nak guna teknologi sebab takut? Saya tak label, mata saya pun tak nampak, so tak tahu muka tuan-tuan perempuan. Sebab takut. Semua tak takut lah, kira semua bukan sebab faktor takut tak nak menggunakan teknologi. Okey. Sebab tak tahu. Tak tahu. Ni salah CIDB mungkin boleh ambil input ni. Sebab tak tahu. Okey, 2 orang kata tak tahu. Sebab teknologi itu susah nak digunakan. Okey, ada 2, 3, 4. Okey. Dan yang terakhir, sebab tak ada rujukan pada teknologi tersebut. Ramai yang merasakan tak nak guna teknologi sebab tidak ada sumber rujukan. So mungkin hari ini CIDB dan juga mungkin Persatuan Kontraktor dan juga JKR mungkin dan juga teknologi partner mungkin salah satu faktor bukan takut, bukan tak tahu, bukan susah, tapi sebab tak ada rujukan. Saya rasa satu jawapan yang melegakan saya sebab 2015 kata sebab takut, sebab tak nak, sebab ni, tapi sebab tak ada sumber rujukan. Benda tu boleh selesai. Satu masalah yang boleh selesaikan mudah dengan kita menyediakan rujukan. Silakan. Boleh saya tolong jawab. Kalau saya jawab A, B, C, D. 4. Kerana kita memang takut, memang tak tahu, memang susah,
Dan yang terakhir dia apa tadi? Tak ada rujukan. Tak ada rujukan. Memang A, B, C, D lah. Tapi yang Tuan Engineer Moderator sebut tadi, yang paling ke belakang. Tapi daripada segi teknologi. Daripada segi multiplier effect. Multiplier effect adalah yang tertinggi. Kerana ia akan mempergiatkan recovery ekonomi daripada segala segi. Dan sekarang ni pun antara kekangan yang ada dalam industri binaan negara is workforce. Workforce anak-anak kita tak nak lah kerja sebagai dalam industri ni. 3D ni dirty, dangerous and difficult. Kan nak belajar teknologi pun kalau saya lah nak tengok AutoCAD ni pun saya pun pening. Saya layan Netflix je lah kan. Tapi kalau macam anak-anak kita yang berminat, it's a good industry to venture in. Kita ada tadi Engineer Razak bagi tahu benda ni something yang orang tak nampak tapi perlukan, dan kita terlampau banyak building yang tak ada as-built drawing dulu ataupun yang tak boleh pakai sekarang ni dan sebagainya. Kita ada pakar-pakar yang boleh bantu kita. Cuma tadilah kalau boleh Engineer Ridwan bisik-bisik lah dengan pejabat menteri ke, dengan pejabat KSU ke, kalau boleh bagilah grant pada rakan-rakan kita untuk menceburi bidang BIM ini. Kerana as we know today, ramai yang tak pernah dengar pun BIM, apa benda BIM ni kan. Tapi bila kena masuk BIM report, kena bayar BIM, dia akan buka mata lah, akan carilah sesiapa yang boleh. Jadi I think ABCD tu bagi saya lah kan. And then multiplier effect is quite high, and it's still a good industry kerana kita pandangan peribadi saya, banyak bangunan yang perlukan maintenance, banyak kerja-kerja baru. Dulu masa saya start jadi kontraktor mula-mula dulu, sekarang ni saya tak ada projek apa-apa. Banyak projek infra yang belum ada. Kita tengok projek sekolah yang belum cukup, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, bekalan jalan kampung dan sebagainya. Banyak lagi yang kawasan-kawasan pendalaman yang tak ada api, air dan sebagainya. Jadi the industry is evolving all the time. Okay, sedikit lagi tambahan. Kalau kita bandingkan dengan 5 ke 7 tahun yang lepas, BIM ni agak asing, and then kita nak dapat orang yang berkepakaran dan BIM pun sangat-sangat kurang. Tapi sekarang kita boleh nampak universiti-universiti dah mula terapkan teknik-teknik modelling skill, and then dia dah ada yang universiti yang masukkan BIM as dia punya syllabus, and then sekarang macam khusus-khusus ada kelas-kelas di luar sana pun dah banyak sangat. Kita boleh belajar di YouTube, CIDB, and then banyaklah boleh dikatakan. So maybe just dia ambil masa sedikit untuk benda ni untuk di-develop further. So kalau kita compare dengan 5-7 tahun dulu, memanglah lagi tenat. Silakan Cik Razak. Hello, rasanya key point tadi tu mengatakan, I think Cik Ridwan katakan, okay, so kita katakan demand dan supply. Okay, sekarang I think 2025 dah ada demandnya 61% by 2022 kan, 61%. I think dah capai 60% of the project. So I will say that masa kalau I start project scanning, dia tak ada demand, kita push, kita supply. Okay, tapi sekarang ni ada demand. So kalau demand, I think para kontraktor boleh supply. Dah ada macam comfort zone, comfort company launching pad. Dia akan ceburi dalam gunakan BIM teknologi dia sebab dia akan bidding. Sebab dah ada projek di hadapan 2023 onward. Okay, rasanya satu insentif lah boleh katakan yang jadikan satu faktor gunakan BIM. Rasanya ini salah satu insentif yang akan kekal kuku. Antara motivation dan juga insentif untuk menggunakan teknologi. Cuma saya nak akhiri dengan 4 ABCD sebenarnya berkait rapat sebab tadi guna ayat Cik Iskandar tak ada. Tak kenal maka tak cinta. Bila dah ada rujukan, dah faham cinta. Bila dah cinta tu takut, susah ke tak tahu tu boleh tolak tepi lah. So kita mungkin di pihak kerajaan, mungkin juga di pihak industri, kita boleh sama-sama membantu untuk menyediakan rujukan supaya kita semua mencintai teknologi baru supaya demi masa depan negara, demi masa depan anak-anak kita. 3D dah tak wujud lagi di construction industry sebab benda-benda susah tu dia boleh nak panjat dengan tinggi, drone boleh pergi panjat. Nak korek dalam boleh hantar robot masuk ke dalam. Semua pekerjaan di tempat panas tak perlu lagi secara virtual dengan AR dan VR sebagainya. So saya ucapkan terima kasih kepada semua panel-panel atas masa yang
ada ni dipenuhi dengan pandangan-pandangan yang amat bernas dan juga ilmu-ilmu yang amat mendalam, dan juga tuan-tuan perempuan atas participation dan kesabaran untuk mendengar perkongsian ilmu dan juga pengalaman daripada panel. Saya dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan Pengerusi Majlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan IR Dr. Megat Zuhairi, Megat Tajuddin dan para panel yang terlibat dalam sesi forum interaktif itu tadi. Semoga segala yang dibincangkan bersama dan diutarakan pada sesi tadi memberi manfaat serta menjadi semangat produktif kepada para hadirin yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi itu tadi, maka tamatlah sudah program Jelajah Pendigitalan Pembinaan 4.0 hari ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih buat semua peserta yang hadir pada hari ini. Tidak lupa juga kepada panel penceramah, urus setiap program di atas usaha yang berterusan daripada mereka bagi menjayakan seminar pada hari ini. Saya bagi pihak CIDB Malaysia memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan daripada pihak CIDB pada hari ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, anda diminta untuk mengimbas kod QR yang telah diedarkan di atas meja dan juga yang akan dipaparkan di skrin. Bagi peserta yang berada di atas talian, anda diminta juga untuk menyemak pautan yang disediakan di ruangan chat. Untuk hadirin dan hadirat di sini, anda juga boleh membuat imbasan QR code yang kedua untuk semua gambar dan video sepanjang program ini berjalan. Yang tertera sekarang adalah QR untuk maklum balas. Sama ada tuan puan boleh terus direct kepada skrin ataupun boleh imbas di meja masing-masing. Petang, boleh ke meja pendaftaran selepas ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.